Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah untuk pelajaran kita pada kali ini, kita akan belajar mengenai tajuk dalam bab sirah, pelajaran ke-20, iaitu terbitnya fajar dakwah. Jadi kalau anak-anak ada buku teks, boleh buka muka surat 146 hingga 156 untuk rujukan tambahan. Jadi dalam topik ini kita akan tengok ke-77 objektif pembelajaran ini, iaitu dakwah secara sulit dan terbuka, hikmah strategi dakwah, faktor penentangan kaum musyrikin, bentuk penentangan yang dihadapi Rasulullah, keadaan masyarakat setelah menerima dakwah, faktor kejayaan dakwah Rasulullah dan juga iktibar daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang akan kita dapat di akhir pembelajaran ini. Yang pertama, kita akan pergi kepada dakwah secara sulit dahulu. Dakwah secara sulit dimulai apabila Nabi menerima wahyu daripada Allah SWT dalam surah Al-Muddassir ayat pertama hingga kelima. Ya ayyuhal muddassir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahhir, warrujza fahjur. Sadaqallahu azim. Wahai orang yang berselimut, bangunlah serta berilah amaran kepada umat manusia dan Tuhanmu, maka ucaplah dan ingatlah kebesarannya dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah perbuatan yang keji. Orang yang berselimut ni Nabi lah. Selepas Nabi terima wahyu tu, Nabi takut kan? Nabi takut, Nabi berselimut. Jadi Allah cakap, wahai orang yang berselimut, bangunlah. Berilah amaran kepada umat manusia, kepada kita semua. Dan untuk apa? Untuk kita taat pada perintah Allah dan tinggalkan perkara dan perbuatan-perbuatan yang keji. Ini adalah permulaan dakwah itu. Jadi, bagaimana Rasulullah menjalankan dakwah ketika dakwah secara sulit ni? Secara rahsia ni. Yang pertama sekali, apa strategi Nabi? Nabi menyeru individu daripada keluarga terdekat, contohnya seperti keluarga sendiri dan juga sahabat-sahabat yang Nabi rapat. Sebagai contoh, antara yang terawal memeluk Islam adalah Sayyidatina Khadijah, iaitu isterinya, Ali bin Abi Talib, sepupu, Zaid bin Harisah, pembantu Nabi. Ini contohlah, contoh daripada keluarga yang terdekat. Contoh sahabat-sahabat, siapa pula? Contoh sahabat-sahabat diikuti oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar juga berjaya mengislamkan Sayyidina Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Jadi ini adalah strategi yang Nabi jalankan, iaitu menyuruh individu daripada keluarga dan juga sahabat-sahabat yang terdekat dahulu. Dan dakwah secara sulit ni berlaku selama hampir 3 tahun. Dan dalam tempoh tersebut, umat Islam berjumpa dan solat secara bersembunyi di lorong-lorong ataupun di lembah yang jauh daripada pengetahuan awam. Sebab tak nak orang tahu kan, sebab baru lagi. Jadi, diorang sembunyi-sembunyi. Dan pusat penyebaran Islam pada waktu itu adalah di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Jadi, yang seterusnya, yang kedua, kita akan tengok dakwah secara terang-terangan pula. Dakwah secara terang-terangan, Nabi mula apabila mendapat isyarat daripada Allah melalui surah Asy-Syu'ara dan juga Al-Hijr, iaitu Allah menyeru agar Nabi berdakwah kepada kaum-kaum kerabat melalui surah Asy-Syu'ara ayat ke-214 dan juga kepada masyarakat awam dalam surah Al-Hijr ayat ke-94. Jadi anak-anak bolehlah baca maksud dia dan ayat Al-Quran ni. Yang seterusnya, macam mana pula strategi yang Nabi gunakan untuk dakwah secara terang-terangan? Ada 4 strategi yang Nabi gunakan. Yang pertama sekali, melalui pengucapan awam. Caranya macam mana? Nabi naik ke Bukit Sofa dan mengajak masyarakat Mekah beriman kepada Allah dan meyakini hari kiamat. Nabi macam sampaikan khutbah lah dekat atas bukit tu kan. Nabi sampaikan khutbah dan semua orang dengar. Nabi ajak untuk orang-orang beriman kepada Allah. Yang kedua, cara yang Nabi gunakan macam mana? Nabi mencari sokongan. Nabi pun bertemu kabilah-kabilah yang datang ke Mekah pada setiap musim haji pada waktu malam untuk mengelak gangguan kafir Quraisy. Nabi carikan sokongan. Bila sokongan dah kuat, maka mudahlah Islam tu nak tersebar. Itu cara kedua. Cara ketiga, Nabi juga menggunakan cara mencari tempat yang selamat.
Contohnya, Nabi memerintahkan sebahagian umat Islam agar berhijrah ke Habasyah kerana Habasyah ini adalah merupakan sebuah negara yang aman dan juga mempunyai raja yang baik. Jadi bila Islam ni diancam, kan, diseksa, dipulaukan, jadi Nabi pesan kepada pengikutnya, orang-orang Islam ni, untuk berhijrah ke Habasyah, untuk melarikan diri dan selamatkan dirilah. Okay, dan yang terakhir sekali, mengadakan jamuan. Strategi Nabi mengadakan jamuan iaitu menjemput seluruh keluarga Bani Muttalib ke jamuan makan dan kemudian menyampaikan ajaran Islam kepada mereka, kan, melalui ajak makan. Lepas tu sambil ajak makan tu Nabi berdakwah. Itu adalah 4 cara yang Nabi gunakan semasa dakwah secara terang-terangan. Okay, jadi ini adalah hikmah strategi dakwah. Okay, kenapa Nabi gunakan strategi dakwah itu untuk berdakwah? Kalau secara sulit ni, sebab Nabi nak mantapkan akidah umat Islam yang masih baru dengan ajaran Islam, kan. Ajaran Islam ni masa ni ajaran yang baru lagi, dia terasing. Jadi Nabi terapkan dengan bagi tahu pada keluarga-keluarga terdekat dulu, sahabat-sahabat, supaya bila kita dah kukuhkan asas tu, dan bila kita dah kukuhkan asas, insya-Allah mudah untuk kita sebarkan kepada orang lain pula. Macam tu juga, kan, apa pula hikmah dia untuk yang strategi besar-besaran? Akan menimbulkan rasa tanggungjawab umat Islam untuk menegakkan syiar Islam. Jadi bila kita dah besar-besaran ni, jadi mudahlah, kan, sebab masing-masing tu dah beriman kepada Allah SWT dan percaya bahawa adanya hari kiamat, hari pembalasan semua, maka syiar Islam pun akan mudah tertegak. Dan sebagai hasilnya, maka tertubuhlah kerajaan Islam yang pertama di Madinah. Hasil usaha Nabi ni tadi. Okey, secara ringkas je Ustaz terangkan pasal hikmah ni. Okey, yang seterusnya, kita tengok pula apa faktor-faktor penentangan kaum musyrikin. Kenapa kaum musyrikin ni dia menentang sangat penyebaran Islam ni? Melalui 4 faktor ni lah. Okay, yang pertama, faktor agama. Kedua, faktor sosial. Ketiga, faktor politik. Dan juga keempat, faktor ekonomi. Kalau melalui faktor agama ni, sebab apa diorang menentang? Sebab diorang rasa ajaran Islam ni bercanggah dengan amalan yang diamalkan oleh nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka ni kan menyembah bulan, menyembah pokok, menyembah api, dan sebagainya. Jadi bila Islam datang, Islam kata kena sembah Allah yang Esa, jadi diorang tolak lah. Diorang tak nak, kan. Diorang nafikan bahawa ajaran Nabi ni adalah ajaran yang betul. Diorang percaya yang ajaran nenek moyang diorang, amalan nenek diorang ni adalah yang betul. Okay, itu daripada aspek agama. Kalau daripada aspek sosial, masyarakat jahiliah ni, kaum musyrikin ni, diorang ni berpegang kuat dengan semangat perkauman dan mengamalkan perhambaan. Jadi bila Islam datang, Islam kata tak ada perhambaan. Tak ada kelainan antara perkauman. Kita semua satu saudara, kan. Semua sama-sama bermuafakat atas persaudaraan Islam. Jadi benda ni bagi diorang macam kacau lah diorang punya status, kan. Jadi benda ni, disebabkan benda ni, mereka menolak ajaran Islam. Okay, jadi daripada aspek politik pula, okay, golongan-golongan bangsawan dan juga orang-orang kaya ni, diorang tak suka sebab diorang takut kehilangan kuasa. Jadi bila Nabi dapat dapat kuasa, kan, bila Nabi ramai pengikut, maka diorang takut akan terganggu lah diorang punya kuasa ni. Itu daripada aspek politik. Dan yang terakhir sekali, aspek ekonomi. Okay, aspek ekonomi ni, golongan-golongan pemukir berhala terutamanya, diorang ni rasakan bila Islam ni datang, diorang punya periuk nasib tu terganggu dah, terasa tertutup. Sebab Islam kata tak boleh sembah berhala, kan, kena sembah Allah saja. Sebab Allah yang ciptakan kita, Allah hanya satu, kan, Allah yang Esa. Jadi bila diorang, kalau orang-orang ni semua terima Islam, maka hilanglah sumber pendapatan diorang. Sebab tu diorang menolak. Jadi inilah 4 faktor yang menyebabkan kaum musyrikin ni menolak sangat-sangat apa yang Nabi cuba bawa ni, melalui dakwahnya. Okey, yang seterusnya, ini adalah bentuk-bentuk penentangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Okey, kalau kita tengok ni banyaklah. Okey, yang pertama, bertemu Abu Talib. Okey, kaum musyrikin cuba mempengaruhi Abu Talib agar berhalang usaha dakwah baginda. Abu Talib ni kan
pakcik Nabi kan. Jadi diorang jumpa Abu Talib ni, diorang kata, diorang pesan lah dekat Abu Talib ni agar halang usaha anak saudaranya ni. Lepas tu ada juga cara yang memburukkan dakwah Islam. Diorang memesongkan perhatian masyarakat ni dengan cara macam-macam. Diorang burukkan baginda, diorang burukkan orang Islam dan sebagainya. Yang seterusnya, yang ketiga, menyeksa umat Islam. Kan, para hamba ni diseksa oleh majikan. Contohnya macam Bilal bin Rabah, Sumayyah dan lain-lain, banyak lagi. Yang seterusnya, yang keempat, melalui tawaran. Mereka juga menawarkan Nabi dengan pelbagai-bagai tawaran. Contohnya seperti pangkat, harta dan wanita, asalkan Nabi menghentikan dakwah baginda ni. Itu antara bentuk penentangan yang dihadapi Rasulullah. Yang seterusnya, kompromi. Mereka juga meminta agar bertolak ansur mengamalkan Islam dan ajaran mereka secara bersilih ganti. Maksudnya kat sini nak cakap, diorang ni kata, diorang macam nak kompromi dengan Nabi. Diorang cakap, okay, hari ni ajaran Islam, okay, esok ajaran nenek moyang. Lepas tu, Islam balik, nenek moyang balik. Macam tu lah, diorang cuba nak try nego dengan Nabi kan. Tapi, tak boleh lah. Sebab kita bila dah berpegang pada satu ajaran tu, maka itu yang kita kena ikut sampailah kita mati. Okay, yang ketujuh, pemulauan. Mereka juga menentang dengan cara memulaukan Nabi dan keluarga Bani Hashim serta Bani Muttalib dengan memutuskan segala perhubungan. Masa ni memang sangat dahsyat lah. Kan, mereka tak bagi makanan, tak boleh bagi beli-beli barang. Memang sangat pulaukan. Jadi, sangat terkesan Bani Hashim dan Bani Muttalib ni masa ni. Memang sangat-sangat, diorang ni memang sangat menentang lah. Kan, betul betapa tak sukanya dengan ajaran yang Islam bawa ni. Dan yang terakhir sekali, bunuh. Mereka mengancam untuk membunuh Nabi sehingga turun wahyu untuk Nabi berhijrah. Inilah kisah yang Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Sebab ada orang nak bunuh Nabi kan. Jadi Nabi pun berhijrah. Ini adalah bentuk-bentuk penentangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Yang seterusnya, ini adalah keadaan masyarakat Arab setelah menerima dakwah Rasulullah. Okay, daripada akidah, diorang pun bila dah terima ni, diorang pun dah tinggalkan kepercayaan syirik tu. Lepas tu, masyarakat Arab ni pun dah mula mentauhidkan Allah dan mengakui bahawa Allah itu yang Esa dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Diorang jadikan Allah, diorang tahu bahawa Allah ni adalah satu-satunya tempat berharap dan yang akan kabulkan semua hajat. Tu daripada aspek akidah. Kalau daripada aspek akhlak, diorang dah mula meninggalkan akhlak-akhlak yang keji. Contohnya macam minum arak, bunuh anak-anak perempuan, semua dah tinggalkan dah. Dan diorang dah mula jaga hubungan yang baik dan harmoni dengan Allah dan makhluk. Okay? Dan juga menghapuskan semangat perkauman, macam tadi tu. Dan syariah pula, daripada aspek syariah, mereka dah mula hidup berlandaskan panduan daripada Al-Quran dan As-Sunnah dan diamalkan untuk memelihara hak individu dan masyarakat. Ini adalah keadaan masyarakat Arab setelah menerima dakwah Rasulullah SAW. Jadi, apakah faktor-faktor kejayaan Rasulullah ni? Kenapa Rasulullah berjaya dengan menyebarkan dakwah ni? Yang pertama sekali adalah kerana keunggulan akhlak Rasulullah SAW. Kan? Keunggulan akhlak Rasulullah ni, sebab kita percaya, kita semua tahu yang bahawa Nabi ni seorang yang jujur, amanah, bertanggungjawab. Jadi, bila Nabi tunjukkan contoh kepribadian yang unggul, akhlak yang mantap ni, jadi masyarakat semua tertarik dengan seruan baginda. Tu faktor kejayaan dia. Yang kedua, keadilan dan persamaan dalam Islam. Sebab Islam ni ajar tak ada apa orang cakap, tak ada yang beza darjat. Semua sama kan. Jadi bila dah ada pembawakan Islam macam tu, maka orang sukalah sebab dia memelihara hak semua orang. Tak ada perbezaan darjat. Okey, yang ketiga, kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi ini adalah merupakan faktor utama kenapa kejayaan dakwah Rasulullah ni. Sebab apa? Sebab Nabi sangat yakin kan positif dengan kejayaan Islam ni dan baginda berdakwah secara teratur dan berstrategi. Nabi susun strategi cantik-cantik. Contohnya macam tadi, dakwah semasa sulit, Nabi dakwah dulu orang-orang yang terdekat kan. Lepas tu yang secara terbuka baru Nabi dakwah dekat orang lain. Tu antara strategi yang mantap. Sebab tu Islam sampai sekarang ni berjaya tersebar dan berkembang dengan sempurna. Dan yang terakhir sekali, apakah faktor kejayaan dakwah Rasulullah adalah
Kerana semangat jihad yang tinggi. Jadi umat Islam pada masa dahulu ni mempunyai keyakinan dan semangat jihad yang tinggi. Kan? Lepas tu diorang percaya bahawa janji-janji Allah ni pasti. Diorang percaya bahawa kalau diorang berjihad, kalau diorang yakin dengan ni, maka diorang akan dapat ganjaran yang sangat besar dekat syurga nanti. Sebab tu mereka ni sanggup saja hadapi apa-apa pun rintangan untuk mempertahankan akidah diorang pada masa tu. Jadi ini adalah empat faktor kejayaan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang terakhir sekali, apakah iktibar yang kita dapat daripada pelajaran pada kali ini? Yang pertama adalah kewajipan berdakwah. Jadi yang kita dah belajar ni, maka umat Islam ni kenalah berdakwah, kerana dakwah ni adalah sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita dapat tugas dakwah ni, kita kena berdakwah dengan bersungguh-sungguh agar Islam dapat disebarkan ke seluruh alam. Kan? Kita ni semua adalah pendakwah. Dalam diri kita semua ada pendakwah. Tak semestinya dakwah ni kita kena cakap menggunakan ayat Al-Quran, hadis-hadis saja. Tak ada. Kalau kita tunjuk contoh yang baik, kita nasihat buat benda-benda yang baik, itu pun kita dah kira dakwah kepada orang-orang yang untuk apa? Untuk ajak buat kebaikan. Okay, yang kedua, apa iktibar yang dapat kita belajar adalah menunjukkan contoh teladan yang baik. Kan? Umat Islam mesti menunjukkan contoh teladan yang baik kerana cara ini merupakan dakwah yang paling berkesan. Kalau kita tunjukkan contoh yang baik, jadi bila orang tengok, baiknya orang Islam ni, jadi orang akan ikut. Sebaliknya kalau kita umat Islam sendiri yang tunjukkan contoh yang tak baik, macam mana orang lain nak ikut kita, kan? Jadi ingat, kita sebagai seorang Islam, kita tunjuk contoh dan teladan yang baik. Yang seterusnya, apa iktibar yang kita dapat juga adalah kita kena memulakan dakwah kepada anggota keluarga kita dulu. Kita contohi apa strategi Nabi semasa dakwah secara sulit, iaitu kita berdakwah lah dekat anggota-anggota keluarga dulu. Kan? Itu tanggungjawab kita. Kita selamatkan dulu anggota keluarga kita. Okey. Jadi daripada situ, bila kita dapat selamatkan anggota keluarga kita daripada kemaksiatan apa semua ni, barulah kita dapat bina masyarakat. Sebab apa? Kita dah berjaya bina daripada rumah sendiri dulu, baru kita sebarkan kepada masyarakat. Dan yang terakhir, apa iktibar yang kita dapat? Merancang strategi dalam berdakwah. Ini yang paling daripada tadi Ustaz cakap. Okay? Apa-apa yang kita buat, kita kena ada strategi dalam berdakwah. Kalau macam sekarang ni, macam-macam platform ada untuk kita berdakwah. Kan, kita boleh gunakan media sosial kita, contoh macam Facebook, YouTube, TikTok dan sebagainya. Banyak sekarang medium-medium ni. Kita kalau yang berbakat sikit boleh buat untuk bernyanyi sambil berdakwah, boleh buat berlakon sambil berdakwah, kan, buat video lukisan animasi sambil berdakwah dan sebagainya. Jadi banyak. Okay, jadi kita perlukan strategi seperti ini untuk kita berdakwah. Jadi sampai sini saja untuk tajuk pada kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa untuk topik yang seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat dan dapat membantu anak-anak semua memahami mengenai dengan tajuk ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.